Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menerangkan tentang asal-usul tulisan khat. Pada pendapat saya, tidak ada dalam catatan yang menjelaskan tentang bila dan siapakah yang membuat ataupun mereka tulisan Arab. Disebabkan tulisan khat ini Jawi, maka sudah pasti kita tahu bahawa ia berasal dari bangsa Arab. Okey, baik. Sekarang kita akan pergi ke asal-usul khat pada zaman Rasulullah. Setelah baginda menerima wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, seni khat ini diteruskan melalui perubahan agung yang mengatasi perkembangan selama 3 abad. Seperti khat nasab. Seperti yang kita tahu, pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah, wang emas, Cuk Mohor, Pingat dan bintang kebesaran kerajaan negeri diukir dengan tulisan khat, mengaplikasikan seni khat terus berkekalan sehingga ke hari ini dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, ukiran pada masjid dan pertandingan seni khat. Okey, kita akan pergi ke topik seterusnya, iaitu perkembangan seni tulisan khat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang perkembangan tulisan khat. Mengikut pembaharuan evolusi dalam tulisan Arab, tulisan khat juga melalui zaman pembaharuan sehingga terhasilnya pelbagai gaya dan jenis tulisan khat. Pada asalnya, tulisan khat menjadi tulisan pertama bangsa Arab. Namun, setelah wilayah Arab berkembang luas dan perkataan Arab turut mempengaruhi tulisan. Sebagai contoh, Islam berkembang di wilayah Afrika seperti Maghribi. Islam bukan sahaja menjadi agama bagi masyarakat di sana, malahan perkahwinan, bahasa, adat budaya dan gaya penulisan juga tersebar luas. Mereka menggunakan tulisan khat sebagai tulisan rasmi di negara mereka. Pengaruh Islam di Turki juga menjadi satu kesan terhadap bahasa dan penulisan. Malah kesan pengaruh tersebut membawa kepada timbulnya penulisan khat sehingga hari ini. Seterusnya, kita akan pergi poin kedua, iaitu perkembangan khat di tanah Melayu. Tulisan khat mula datang ke tanah Melayu pada kira-kira ke-7 Masihi lagi, hasil daripada dakwah dan perniagaan yang berhimpun di Gujarat. Terdapat satu tempat di mana tempat itu, di situlah pusat penyebaran dan permulaan seni khat di tanah Melayu, iaitu di Perak, Sumatera. Seterusnya, Melaka telah mengambil alih peranan pusat tersebut sehingga kurun yang ke-15. Hal ini terbukti apabila penemuan batu bersurat di Terengganu yang benar. Pembelajaran seni khat di tanah Melayu diteruskan lagi dengan pembelajaran di sekolah-sekolah, malah di pondok-pondok. Malahan pada zaman dulu terdapat tokoh-tokoh ataupun ulama yang mahir dalam membuat seni khat ini. Jadi kita harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh dahulu ataupun pedagang-pedagang yang membawa masuk hasil seni tulisan khat di tanah Melayu. Seterusnya kita pindah ke poin yang seterusnya, iaitu jenis-jenis tulisan khat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang jenis-jenis tulisan khat. Yang pertama, saya akan bincangkan jenis tulisan khat, iaitu Diwani. Diwani ini diciptakan oleh Muhammad Munif dan disempurnakan juga oleh Shafla Pasha dan Al-Hafiz Osman. Tulisan khat Diwani ini mula terkenal pada tahun 857 Hijrah, iaitu setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada zaman Khalifah Utsmaniyah. Khat Diwani ini digunakan untuk menulis surat-surat rasmi dan keputusan serta surat keliling pentadbiran kerajaan. Pada zaman sekarang, khat Diwani ini digunakan untuk menulis sijil atau watikah ataupun hiasan yang seperti kita boleh tengok di dalam masjid ataupun di dalam.
sekarang kita akan pergi pada jenis khat yang kedua, iaitu khat nasakh. Khat nasakh ini tulisannya digunakan untuk membukukan Al-Quran, sama ada Al-Quran ataupun kitab-kitab ilmiah yang lain seperti kitab fiqh, kitab tauhid ataupun jenis-jenis kitab turaf yang lain. Ia juga telah diubah sesuai oleh Ibnu Muqlah sampai ke abad sekarang. Dia muncul pada abad ketiga Hijrah ataupun 8 Masihi dan berkembang luas pada 4 Hijrah ataupun 9 Masihi. Pada zaman sekarang, khat nasakh ini digunakan untuk menulis Al-Quran ataupun akhbar ataupun majalah. Sekarang kita akan pergi pada jenis khat yang ketiga, iaitu khat kufi murabba'. Kufi murabba' ini juga dikenali sebagai kufi 4 segi kerana susunan bentuk segi 4 apabila ditulis. Setiap huruf yang ditulis itu hendaklah disusun memenuhi ruang. Pada zaman sekarang kita boleh melihat tulisan khat kufi murabba' ini digunakan untuk hiasan dalam bentuk geometrik pada bangunan atau logo. Sekarang mari kita melihat penjelasan seterusnya tentang cara-cara penulisan seni tulisan khat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penulisan khat perlulah mengikut cara yang betul bagi memperoleh hasil karya berkualiti dan kemas. Khat ini cara mengindahkannya tidak sama dengan tulisan Cina. Dalam tulisan Cina dari atas ke bawah, manakala khat dari kanan ke kiri. Antara bahan-bahan asas untuk penulisan khat ialah pensil khat, pen khat, kayu resam, kertas khat dan sebagainya. Jenis tulisan dia ada pembelajaran, ada ilmu, ada dakwah. Tapi hari ini kita nak cerita pasal perniagaan. Profesion saya adalah seorang arkitek. Sebelum ni bekerja dengan kerajaan. So lukisan khat ni ditimbul apabila saya banyak membuat projek-projek interior design, Islamic interior design. Contohnya lah saya punya projek yang pertama yang saya ingat adalah pusat zakat. So saya buat interior design, masa tu keperluan untuk melahirkan lukisan khat yang berbentuk macam ni, contemporary. So saya dah start melukis. It was maybe 15 tahun ke 20 tahun dululah. Okay. Tapi yang 30 tahun tadi saya ingat sebab masa tu saya bekerja dengan kerajaan, saya sudah melukis. Masa tu saya ada 2 galeri di Santa Market, ada di Shah Alam dah ada masa tu. 30 tahun memang minat. Walaupun saya seorang arkitek tapi saya minat dengan tulisan khat ni. So perniagaan cerita pasal perniagaan ni, saya alhamdulillah dilahirkan daripada keluarga ayah saya ni seorang peniaga. Duduk kampung, tapi duduk kampung pun dia ada kedai makan, ada kedai runcit. Kita ni peraih kelapa sawit, peraih getah. So saya hidup dalam suasana petani dan juga bisnes. So tiba-tiba jadi arkitek. Jadi arkitek ni sebab saya bekerja dengan kerajaan, saya banyak melahirkan design banyak masjid-masjid dan surau. So memang saya approach Islamic punya konsep. So yang jadi perniagaan ni adalah permintaan tadi. Permintaan. Contohnya bila kita buat interior design ni, takkan kita nak letak lukisan-lukisan yang sulam-sulam ke, yang ukiran-ukiran yang terlalu tradisional. Sebab konsep kita ni sekarang banyak yang moden. So dari situlah bermula saya membuat konsep contemporary. Peringkat awal contemporary tidak diterima oleh masyarakat di Malaysia. Bahkan kita mendapat banyak tentangan daripada orang-orang pandai agama yang mengatakan bahawa contemporary ini satu kaedah yang tidak betul, tidak tepat, yang kadang mengelirukan. Padahal contemporary ini adalah satu konsep yang dilahirkan oleh artis-artis di seluruh dunia supaya dapat menarik perhatian orang-orang muda sekarang ni supaya minat dengan konsep. Kesimpulannya, kita perlu menjaga seni khat ini agar tidak hilang dari zaman. Seterusnya, kita perlu menerapkan lagi seni khat ini di sekolah-sekolah maupun di pondok-pondok agar generasi yang akan datang lebih mahir untuk menulis seni khat ini. Justru pihak kerajaan wajib menjaga seni khat ini kerana seni khat ini berhubung kait dengan agama Islam maupun ketamadun Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.